kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Jumaat 4 November 2022. Saya Fakhil Hidayat Ghazali. Dan saya Nurul Hidayat Nawai. Berikut paparan utama malam ini. SPR dan polis pastikan proses penamaan calon esok berjalan lancar. Ketepikan perbezaan dan masalah, fokus kepada kempen. Assalamualaikum, salam sejahtera. Penamaan calon PRU15 di seluruh negara esok melibatkan 222 kerusi parlimen dan 59 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di Perak, Pahang 42 dan Perlis 15. Turut diadakan serentak ialah penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK DUN Bugaya Sabah. Tempoh mengemukakan kertas penamaan calon bermula 9 pagi hingga 10 pagi di kesemua 222 pusat penamaan calon. Setakat hari ini, 4,326 borang pencalonan parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN telah dijual. Statistik dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan daripada angka itu 3,036 adalah borang penamaan calon parlimen, manakala 1,290 lagi bagi DUN. Di peringkat Parlimen, Sabah mencatatkan penjualan borang tertinggi iaitu 716, diikuti Perak 326, Selangor 266, Kelantan 262, Johor 253, Pulau Pinang 219, Kuala Lumpur Putrajaya 163, Kedah 150, Pahang 144, Terengganu 118, Sarawak 100 dan Melaka 73. Perlis yang hanya mempunyai 3 kawasan parlimen menarik perhatian apabila mencatat jualan 52 borang pencalonan parlimen, jauh lebih tinggi berbanding Negeri Sembilan yang mempunyai 8 kerusi parlimen, namun hanya 24 borang terjual setakat ini. Selain itu, Ibu Pejabat SPR turut mencatat jualan borang calon parlimen sebanyak 170. Di peringkat DUN, jualan borang terbanyak ialah di Perak iaitu 654, Pahang 422 dan Perlis 153. Manakala jualan borang calon DUN di Ibu Pejabat SPR pula ialah sebanyak 61. Polis sedia menggerakkan 31,183 petugas serta aset drone di seluruh negara. Keperluan itu bagi menjamin keselamatan serta ketenteraman awam sempena hari penamaan calon esok. Memperincikan perkara itu menerusi kenyataan media, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Hazani Ghazali memaklumkan, ia melibatkan tugas pemantauan petugas beruniform dan tidak beruniform serta unit drone PDRM. Beliau yang juga pengarah operasi PDRM bagi PRU15 menyeru semua pihak yang terlibat agar memberikan kerjasama dalam mematuhi undang-undang dan mengelakkan melakukan sebarang provokasi. PRU15 menyaksikan parti-parti politik banyak mempertaruh muka baharu. Turut diberikan peluang bertanding tokoh berpengalaman yang telah terbukti dengan kepimpinan masing-masing. Pasukan sahih berimbang melalui wartawan Syamimi Saripan meneliti gabungan calon yang diumumkan setiap parti. Kita ikuti paparannya dalam segmen Undi Kita.
calon muka baharu dan muda menjadi sebahagian aspirasi parti menawan hati terutama golongan belia. Pemilihan Syahril Hamdan sebagai calon Barisan Nasional BN di Alor Gajah misalnya membuktikan wujud penerus legasi kepimpinan parti. Seorang lagi pendatang baru, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, diyakini mampu memberi saingan sengit di Kuala Selangor. Turut tercalon individu berpengalaman dan berkaliber Khairi Jamaluddin yang diberi tanggungjawab di tempat baharu. Kewibawaan ketiga-tiga pemimpin itu membantu pentadbiran kerajaan keluarga Malaysia menjadi kayu ukur kepada parti untuk diketengahkan dalam PRU 15. Percaturan calon membabitkan muka baharu turut dilaksana di negeri-negeri. Di Pahang, lebih 70% calon BN merupakan orang baharu. Johor BN pula mengetengahkan 60% calon baharu, sementara Perikatan Nasional PN 72%. Pertembungan antara Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen Tambun antara yang bakal mencuri tumpuan dalam PRU 15. Mereka dijangka ditentang calon BN Datuk Aminuddin Mat Hanafiah dan Gerakan Tanah Air GTA Abdul Rahim Tahir. Parlimen Gombak bakal menyaksikan pertembungan hangat antara calon PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan anak muridnya Datuk Seri Amiruddin Syari daripada PH dan Datuk Megat Zulkarnain Omardin BN. Kerusi simpang renggam juga panas apabila bekas Menteri Besar Johor mewakili BN Datuk Seri Hasni Muhammad akan bertembung dengan calon PH Mazli Malik, Muhammad Fazrul Khamad PN dan Kamal Kuskin GTA. Manakala di Bentong, perebutan kerusi antara calon BN Tan Sri Liao Tiong Lai dengan calon PH Yang Syafura Othman dan calon PN Datuk Roslan Hassan. Perletakan bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebagai calon PAS di Machang turut mencuri tumpuan. 3 selebriti diketengahkan GTA dalam PRU 15 iaitu Datuk Seri Idris Mat Yusof, Ahmad Idham Ahmad Nazri dan Azlan Sani Zawawi. Orang lama turut diberi peluang oleh BN. Bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Said dan bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Masyitah Ibrahim bakal membuat kemunculan semula. Selain aspek calon, buat julung kalinya PRU 15 turut menampilkan beberapa parti baharu diberi kepercayaan gabungan masing-masing untuk bertanding. Meskipun borang penamaan calon belum diserahkan secara rasmi, namun keberanian dan iltizam semua parti jelas memperlihat kesungguhan mereka menampilkan calon-calon terbaik demi menjamin kewibawaan kerajaan yang bakal dibentuk nanti. Calon kaliber, calon muda atau calon popular? Siapakah pilihan anda? Syamim Saripan, RTM. Ahli-ahli dan pemimpin Barisan Nasional BN khususnya UMNO disaran mengetepikan segala perbezaan serta masalah berbangkit berhubung keputusan calon-calon yang dipilih untuk bertanding mewakili parti. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan setiap perkara juga keputusan dibuat dengan pertimbangan untuk parti. Justru setiap tugas ahli parti adalah bekerjasama dan saling menyokong bagi memastikan kemenangan BN pada pilihan raya yang dihadapi. Saya pernah sebutkan dulu, tidak semua yang akan bertanding walaupun di setiap kawasan parlimen semuanya layak untuk bertanding. Tetapi yang terpilih hanya seorang saja yang terpilih. Jadi yang pentingnya adalah sesiapa saja yang terpilih adalah mewakili Barisan Nasional. Datuk Seri Ismail Sabri yang juga penyandang Parlimen Bera menasihatkan ahli dan penyokong semua parti yang akan hadir pada proses penamaan calon esok menjaga disiplin serta tidak melakukan perbuatan provokasi. So, penyokong-penyokong akan turun daripada semua parti. Semuanya akan membawa ramai penyokong besok. Saya percaya beribu-ribu akan ada besok di setiap kawasan parlimen ataupun DUN yang dipertandingkan. Jadi saya harap kita jaga disiplin kita, jangan timbulkan provokasi yang boleh menimbulkan perbalahan dan sebagainya. Bagi PRU 15, Datuk Seri Ismail Sabri yang bakal mempertahankan kerusi Parlimen Bera dijangka berdepan saingan daripada calon Pakatan Harapan Abbas Awang dan Perikatan Nasional Asmawi Harun.
Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO menyatakan masih terlalu awal untuk membuat jangkaan berhubung ke kerusi-kerusi parlimen yang bakal dimenangi BN. Ini kerana BN menampilkan ramai calon muka baharu. Everybody has to work hard. Make sure our party win. That's all matters. Hati is all that matters. How many seats you hope BN can win, given what happened now? Still too early. Still too early to tell. Still too early. Wait until 1 week. Now we can win. We cannot say anything. Because things are different. Last time, you big names, they sure win. Big names like Saida, no. Now we can look at it. Perdana Menteri menyatakan demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Daerah Bera iaitu Darul Fikri. Penyandang kerusi Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa yang tidak dicalonkan semula mengakui telah menolak beberapa tawaran parti lain termasuk Perikatan Nasional. Keputusan dibuat atas prinsip untuk kekal bersama UMNO. Adalah sampai kata besok, masa ada lagi sampai besok boleh buat kejutan. Pada saya ini bukan soal kejutan-kejutan. Ini soal prinsip dan pegangan. Saya terpaksa terang, kalau ngajak masuk parti lain saya tak boleh. Bukan saya benci pada parti lain, tidak. Tapi yalah, memang pegangan saya begitu. Sebagai orang lama UMNO bahagian Ketereh, Tan Sri Anwar menyatakan kesediaan membantu calon BN Parlimen Ketereh, Marzwani Ardila Arifin untuk mempertahankan kerusi itu. Kalau serah pada Marzwani seorang, kesianlah dia. Takkan saya nak biarkan dia terkapai-kapai. Pagi ini saya panggil Datuk Alwi, saya panggil Marzwani, susun apa yang terbaik boleh kita buat. Sebab saya tahu sepak terjang nak menang tu tidak selapis. Bukan hanya dacing maka menang. Saya faham sangat politik Kelantan ni. Ada yang tak pagar, ada yang undi peribadi, ada yang orang pas yang boleh sokong kita. Banyak, dia berlapis-lapis. Sementara itu, Ketua Bahagian UMNO di Kelantan yang tidak bertanding pada PRU15 telah menyatakan komitmen untuk membantu calon baharu dan BN. Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata, antara calon baharu berkenaan ialah Parlimen Tumpat, Rantau Panjang, Kuala Kerai, Kota Baru, Ketereh dan Pengkalan Cepa. Saya menyeru kepada seluruh jentera di semua peringkat akan bekerja bersungguh-sungguh. Kurangkan pergeseran, ketepikan perasaan ketidakpuasan hati. Lontar jauh-jauh sebarang kepentingan diri dan peribadi. Yang penting, rakyat di luar sana ingin melihat solidariti, kesepakatan dan perpaduan. Di Pulau Pinang, tiada kebenaran diberikan kepada mana-mana calon politik untuk menyampaikan khutbah Jumaat di semua masjid di negeri berkenaan. Khutbah Jumaat hanya disampaikan khatib yang dilantik dan menggunakan teks yang disediakan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Di masjid-masjid di Pulau Pinang, khutbah Jumaat seharusnya disampaikan oleh khatib yang telah dilantik. Jadi kita tak menggalakkanlah individu-individu yang di luar daripada kumpulan tersebut untuk menyampaikan khutbah, terutama sekali di dalam musim kempen pilihan PRU 15 ni, sebab mungkin dengan keadaan yang sebegini naik sikit dia punya share. Parti politik juga diingatkan agar tidak memasang bendera, kain rentang dan poster di pagar atau dalam kawasan masjid yang merupakan satu kesalahan.
Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut: melayari portal dan email kepada iaduan@kpdnhcp.gov.my, menghubungi talian 1800 886 800, menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu, berhubung menerusi talian WhatsApp berikut, atau anda boleh juga menghubungi operasi bilik gerakan di talian tertera. Dalam berita perdana, kita ke perkembangan ekonomi Malaysia dan United Kingdom setuju memperkukuh kerjasama dua hala dengan membentuk Jawatan Kuasa Perdagangan Ekonomi Bersama di peringkat Kementerian JEDCO. Perkara itu diputuskan pada mesyuarat Jawatan Kuasa Bersama Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan kedua di London. JEDCO sedia membantu mempromosi dan meningkatkan hubungan perdagangan, pelaburan serta kerjasama ekonomi kedua negara. Ini termasuk menangani sekatan perdagangan yang menjejaskan perniagaan antara Malaysia UK. Mesyuarat pertama JEDCO dijangka diadakan pada musim luruh tahun depan. Pesuruhjaya Perdagangan bagi Asia Pasifik, Natalie Black CBE, pada mesyuarat Jawatan Kuasa Bersama turut mengucapkan tahniah kepada negara kerana berjaya meratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Natalie mempengerusikan mesyuarat bersama Timbalan Ketua Setiausaha Perdagangan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Hairil Yahri Yaakob. CPTPP akan meningkatkan potensi perdagangan antara kedua-dua negara selain menyumbang kepada kemakmuran bersama melalui penciptaan peluang baharu untuk perniagaan dan pelabur. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR bertujuan mengimbangi risiko inflasi dalam persekitaran ekonomi yang terus berkembang. Tindakan proaktif Bank Negara Malaysia itu turut mengambil kira faktor luaran termasuk langkah berterusan Rizab Persekutuan FED Amerika Syarikat yang menaikkan kadar faedah secara agresif dalam usaha menangani inflasi. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan situasi itu memberi kesan kepada nilai ringgit yang melemah susulan minat pelabur yang tertumpu kepada mata wang dolar Amerika. Kenaikan kadar OPR yang dilakukan adalah untuk menarik kembali permintaan terhadap ringgit Malaysia, dan pada masa yang sama kita melihat juga tindakan ini adalah tindakan yang proaktif yang bertujuan untuk berterusan mengekang kenaikan kadar inflasi yang dijangka akan berterusan sehingga tahun hadapan. Ini disebabkan oleh situasi ekonomi global yang dijangka akan menjadi perlahan tahun hadapan akibat ketidakstabilan geopolitik dunia. Sementara itu, penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin berkata, koordinasi melibatkan institusi kewangan global perlu diwujudkan bagi meminimumkan kesan sebarang perubahan dasar terhadap sektor perniagaan dan rakyat. Contohnya daripada sudut monetary dan juga daripada sudut fiskal untuk bekerjasama supaya kita boleh memastikan bahawa segala apa perubahan yang dilakukan dalam satu sudut tidak memberikan kesan kepada keseluruhan prestasi ekonomi, terutamanya yang kita katakan terhadap ekonomi rakyat itulah. Contohnya dari segi kos untuk membayar balik pinjaman, bukan sahaja ekonomi rakyat, begitu juga dengan peniaga-peniaga. Mereka ini pun juga akan dilihat terbeban apabila peningkatan dalam kos pembayaran balik mereka. Jawatan Kuasa Dasar Monetary BNM semalam meningkatkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.75% kenaikan keempat berturut-turut sejak Mei lepas.
Mawib Dagang bakal memperluas rangkaian kedai barangan runcitnya Mawib Mart ke Labuan menjelang akhir tahun ini. Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Tan Sri Muhammad Daud Abu Bakar berkata pembukaan itu bertujuan menawarkan barangan keperluan pada harga yang lebih murah selain memudahkan pihaknya menyalurkan bantuan kepada golongan asnaf. Ketika ini, Mawib Mart mempunyai 2 cawangan di Presin 5 dan Presin 9 Putrajaya. Mawib bertanggungjawab pada 3 wilayah, Kuala Lumpur, Putrajaya juga Labuan. Dan Labuan satu destinasi yang agak luar biasa kerana banyak barang mahal sebab ada pengangkutan daripada Semenanjung. Jadi kita cuba bawa satu sistem yang lebih murah kepada mereka dengan hubungan strategik dengan rakan-rakan supplier untuk bawa makanan-makanan seperti beras, gula, pampers, diaper dan sebagainya. Jelasnya, Mawib Dagang merancang untuk membuka pusat penyediaan makanan di Kuala Lumpur bagi menambah baik proses pengedaran makanan dengan penjimatan kos. Bagi meningkatkan pendapatan anak syarikat, Mawib Dagang akan turut meneroka peluang perniagaan baharu antaranya dalam bidang perkhidmatan kewangan dan insurans. Masih bersama Berita Perdana. Pembayaran zakat tanggungjawab yang membawa keberkatan berterusan bukan sahaja kepada pembayar, malah golongan yang menerimanya. Zakat Pulau Pinang ZPP terus komited menganjurkan bulan zakat negeri Pulau Pinang yang memasuki tahun keempat penganjurannya. Wartawan Hanisma Ismail ada perinciannya. Mengekalkan objektif utama menyemarakkan kesedaran berzakat kepada semua umat Islam Pulau Pinang, ZPP menyasarkan kutipan zakat sebanyak RM161.5 juta dapat dicapai sehingga penghujung tahun ini. Harapan kita kan di akhir bulan-bulan bagi tahun 2022 ni jumlah pembayaran zakat melalui zakat Pulau Pinang akan meningkat kan seperti mana yang jangkaan kita lah ya, seperti target kita iaitu kita mengharapkan target pada tahun ini kita dapat mengutip sebanyak 161.5. Ke arah itu, 23 pengisian program diaturkan untuk memberi impak dalam memacu kestabilan jaminan sosioekonomi ummah yang melibatkan aktiviti pembangunan dan pemerkasaan asnaf. Ini semua diadakan sebagaimana saya sebut secara agresif sebagai kempen menjelang hujung tahun sebab ialah tahun lepas kita berjaya mengumpulkan dana zakat sebanyak 147.2 juta ringgit. Jadi tahun ini kita menganggarkan kutipan itu akan meningkat sehingga 160 lebih dan sasaran kita adalah 161.5. Setakat ini kita sudah mencapai lebih daripada 65% kutipan. Antaranya penganjuran kursus usahawan memukau dan pemeteraian perjanjian kolaborasi antara Zakat Pulau Pinang dengan Perkeso serta perjanjian persefahaman dengan Hospital KPJ untuk klinik bergerak zakat. Sempena Majlis Pelancaran Bulan Zakat Pulau Pinang serta penganjuran pelbagai program oleh Zakat Pulau Pinang, diharapkan ia akan terus menyemarakkan lagi kesedaran masyarakat untuk berzakat dan menjana sasaran kutipan sebanyak RM161.5 juta bagi tahun ini. Hanisma Ismail, RTM.
Baik, lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Seperti yang telah diwawarkan, monsun timur laut ataupun musim tengkujuh dijangka bermula pada 7 November ini sehingga ke Mac 2023. Dan sepanjang tempoh ini, hujan berterusan boleh berlaku serta boleh mengakibatkan banjir, terutamanya melibatkan kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah dan juga berhampiran dengan sungai. Namun begitu, risiko banjir boleh meningkat jika ianya datang serentak dengan kejadian air pasang besar dan juga kewujudan sistem cuaca bertekanan rendah. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dan juga bersiap sedia bagi sebarang kemungkinan bencana yang boleh berlaku. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gemerada bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dan dapat diperhatikan hujan serta ribut petir sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan negeri-negeri di utara dan juga pantai timur semenanjung Malaysia, termasuklah timur negeri Johor. Dan keadaan hujan serta ribut petir ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan juga pedalaman di negeri Sabah, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan, juga melibatkan di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak. Namun, hujan serta ribut petir ini dijangkakan mampu untuk reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Baiklah, perlu diingatkan keadaan hujan serta ribut petir ini boleh mengakibatkan angin kencang dan juga banjir kilat. Oleh itu, orang awam diminta untuk bersiap sedia bagi sebarang kemungkinan bencana yang boleh berlaku. Baiklah, jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Kecil-kecil cili api, nama Malaysia dijulang di Eropah. Ya, jadi untuk perkembangan dalam sukan, kita bersama Nazri Fahmi. Silakan. Naz. Valencia, jarum gemilang berkibar. Aduga bersepak kebangsaan kembali. Terima kasih Dia dan Fadil. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan perlombaan motosikal terlebih dahulu.
Pelumba cilik negara Kabil Irfan Azlan cipta sensasi di Valencia, Spanyol. Kabil mencatat kejayaan mengagumkan apabila berjaya menaiki pentas podium pada perlumbaan super final di kejuaraan dunia FIM Mini GP 2022 di Lita Ricardo Tormo semalam. Selepas menambahkan perlumbaan 1 dan 2 di tangga kelima, Kabil yang baru berusia 10 tahun bangkit untuk menamatkan perlumbaan ketiga yang dikenali sebagai super final di kedudukan ketiga. Dengan perlumbaan super final memberikan gandaan mata, keputusan itu menyaksikan Kabil yang berasal dari Terengganu menamatkan kempen di tangga keempat keseluruhan. Pelumba Itali Gabriel Fabio Buono dirobakan sebagai juara keseluruhan musim ini. Kejuaraan tersebut disertai pelumba di bawah umur 14 tahun di serata dunia termasuk Malaysia. Persatuan Badminton Malaysia BM terus kehilangan pemain. Ini selepas 3 pemain di bawah naungannya membuat keputusan untuk meninggalkan badan induk itu mulai 30 November ini. Setiausaha Agung BAM Datuk Kenny Goh hari ini mengesahkan pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 Cham Peng Soon antara yang telah membuat keputusan untuk keluar dari pasukan kebangsaan. Jelas Datuk Kenny pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan Peng Soon untuk kekal di Akademi Badminton Malaysia ABM. Namun pemain berusia 34 tahun itu merasakan ini adalah masa terbaik untuk mengundurkan diri dan fokus kepada akademiknya. Selain Peng Soon, rakan gandingannya Chia Yi Si dan pemenang pingat emas Sukan Si Hanoi Paek In Wei juga membuat keputusan sama. Peng Soon dan Yi Si yang mula digandingkan pada Jun lepas dan pencapaian terbaik mereka adalah mara ke suku akhir terbuka Vietnam pada September lepas. Sementara itu, BM masih dalam proses menyara pendek jurulatih bergu campuran untuk skuad kebangsaan. Datuk Kenny berkata jurulatih yang bakal dilantik itu kemungkinan besar memulakan tugas menjelang akhir tahun ini atau awal tahun depan. Beliau berkata buat masa ini pihaknya masih yakin dengan program diatur oleh Reksi dan pembantu jurulatih bergu campuran Teo Kok Siang. Bekas juara bergu lelaki Olimpik Sydney 2000 Tony Gunawan dari Indonesia antara yang dikaitkan dengan jawatan di ABM. BM kini kekurangan jurulatih di bahagian bergu selepas 2 jurulatih berasal dari Indonesia, Fernandi Limpele dan Paulus Firman, meninggalkan badan induk itu masing-masing pada Mac dan April lepas. Perkembangan Sukan Para Sukma MSN 2022, 4 rekod kebangsaan dan 2 rekod kejohanan berjaya diperbaharui dalam acara renang di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil hari ini. 2 atlet Sarawak, Rus Dianto Rusmadi dan Galang Jabai berjaya merangkul pingat emas serta memperbaharui rekod kebangsaan. Rus Dianto yang beraksi dalam acara 100 meter kuat lelaki S7 dan S8 mencatat masa 1 minit 25.35 saat, memecahkan rekod lama iaitu 1 minit 25.91 saat yang dipegang James Wong Tien Yu. Menang ini kesetakat dari coach dengan saya punya kakak juga, family, dengan kawan-kawan, dengan yang seperti support yang dari belakang semua, dari Sarawak, semua sekali lah dengan coach. Sementara itu, renangan bertenaga atlet Selangor Nick Muhammad Joe Ashraf Nick Raf Vizal menyaksikan meraih pingat emas 200 meter lelaki gaya bebas S14 dengan mencetak masa 2 minit 14.36 saat yang merupakan rekod baharu kejohanan. Menurut Nick, dia amat berpuas hati apabila komitmen yang diberikan membuahkan hasil. Kedua. Yang pertama 2018 masa tu dia ada menang pingat. 2018 tak ada. Pendedahan. So ini yang kedua lah. Yang itu baru first time untuk dia masuk. So expect tak dapat gold medalist hari ini? Kita dapat target, tapi dia pecah rekod tu memang kita rasa happy lah. 2 lagi rekod kebangsaan dicatat perenang Sabah Abdul Halim Muhammad dalam acara 100 meter gaya bebas lelaki S8, manakala Muhammad Syahrizal Abdul Aziz dalam acara 50 meter kuat dada S lelaki SB4. Sementara itu, Alisha Farisha Faizul Rizal berjaya memperoleh rekod kejohanan dalam acara 50 meter kuat dada perempuan SB14 untuk menyumbang 2 pingat emas buat kontijen Negeri Sembilan.
Sementara itu, jurulatih pasukan renang Sarawak berpuas hati dengan pencapaian atlet-atletnya sepanjang tamasya berlangsung. 12 pingat berjaya dirangkul kem renang Sarawak pada hari kedua di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Sebanyak 2 pingat emas, 5 perak dan 5 gangsa yang berjaya dikutip keseluruhan hari ini. Jurulatih renang Sarawak, Syarbini Kadri, menyasarkan lebih banyak emas dapat dimenangi negeri itu pada hari terakhir acara renang esok. Besok hari last untuk pertandingan. So kita harap besok Sarawak akan dapat banyak pingat lah, khususnya pingat emas lah. Target besok memang saya nak target 5 ataupun 6. 5 sekurang-kurangnya. Beliau juga menyatakan meskipun terdapat cabaran terhadap pasukan itu, namun ia tidak mematahkan semangat juang pasukan ini untuk terus mendapatkan pingat. Sarawak kini dalam misi memburu gelaran juara keseluruhan para sukma buat kali ke-14 berturut-turut. Bagi edisi terakhir di Perak 4 tahun lepas, Sarawak membawa pulang 61 emas, 62 perak dan 41 gangsa. Acara kemuncak Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2022 ABK22 bakal berlangsung pada hujung Disember ini secara maya. Ia diumumkan Malaysian Football League MFL hari ini menerusi hantaran di media sosialnya. Acara tahunan berprestij bola sepak tempatan itu diadakan bagi memberi pengiktirafan pencapaian yang diraih pelbagai pihak dalam arena bola sepak tanah air, terutamanya pemain dan jurulatih. Berbanding musim 2021 yang menyaksikan pertandingan Piala FA tidak berlangsung sesulang impak pandemik COVID-19. Musim 2022 pastinya menjanjikan persaingan yang lebih menarik apabila semua pertandingan iaitu Piala Sultan Haji Ahmad Shah, Liga Super, Liga Premier dan Piala FA berjalan dengan jayanya, manakala saingan Piala Malaysia kini sedang rancak berlangsung. Bagi tahun ini, 16 kategori anugerah dipertandingkan termasuk penjaring terbanyak, penjaga gol terbaik, penyerang terbaik, jurulatih terbaik dan pemain paling bernilai MVP. Menariknya tahun ini anugerah kos emas akan diberikan kepada penjaring terbanyak mengikut kategori masing-masing. Terdapat juga kategori baru iaitu kategori gol terbaik Liga Malaysia 2022 yang akan ditentukan berdasarkan undian daripada para penyokong. Tarikh sebenar secara langsung Majlis ABK 22 akan diumumkan kemudian. Perkembangan Piala Malaysia 2022, pemain pertahanan Terengganu TFC Syahrul Nizam Ros Hasni meluahkan rasa kecewa kerana tidak dapat membantu pasukannya berdepan Kuala Lumpur Galaxy TFC pada aksi suku akhir pertama Ahad ini. Syahrul bakal terlepas perlawanan di Stadium KL Ceras itu kerana digantung satu perlawanan akibat menerima kad merah ketika menentang Sri Pahang FC Selasa lalu. Pemain kelahiran Kelantan itu mengakui telah melakukan kesilapan yang akhirnya telah menjejaskan pasukannya sendiri dalam kempen ini. Justru dia yang dikenali dengan gelaran kereta kebal berazam untuk tidak mengulanginya pada masa hadapan dan mahu menebus kesilapan itu terhadap rakan sepasukannya. Dalam pada itu, Syahrul turut berharap skuad penyu dapat mencipta kemenangan ke atas KL City Ahad ini. Dia turut mengingatkan rakan sepasukannya supaya sentiasa waspada dengan ancaman The City Boys yang menampilkan prestasi cemerlang pada musim ini selepas muncul naik juara Piala AFC. Dalam pada itu, Kelantan FC akan turun dengan taktikal berbeza apabila turun berdepan pasukan pilihan Johor Darul Takzim JDT pada aksi suku akhir pertama di Kota Baru malam esok. Selain mencari ramuan terbaik pada pertemuan itu, naib juara Liga Premier itu juga perlu memperkuatkan benteng pertahanan bagi mengekang serangan berbahaya JDT. Pertahanan Kelantan FC Khairul Helmi Johari menyifatkan Kelantan perlu tampil dengan strategi baharu apabila berdepan JDT jika mahu mengelak daripada kekalahan di laman sendiri. Jelasnya ketajaman penyudah yang dimiliki penyerang JDT seperti Bergson da Silva, Fernando Forestieri dan kelincahan Arif Aiman Hanapi pastinya bakal memberi kesukaran kepada The Red Warriors. Tambah Khairul Helmi, Ketua Jurulatih Rizal Zamri Yahya sudah tentu mempunyai perancangan tersendiri bagi memastikan skuad Pantai Timur itu dapat memberi kejutan kepada skuad Harimau Selatan. Sementara itu, Kelantan turut berharap peledak berbisa mereka Nusyami Abdul Ghani dapat diturunkan pada malam esok meskipun dihimpit kecederaan pinggang ketika pertemuan menentang Sarawak United Isnin lalu. Sentuhan penyerang berusia 28 tahun itu pastinya ditagih selepas menjadi antara watak penting buat pasukan Kelantan musim ini.
Aksi Liga Eropah, Manchester United sekadar menamakan saingan di kedudukan kedua kumpulan E biarpun mencatat kemenangan 1-0 ke atas Real Sociedad. Kemenangan itu bagaimanapun tidak menjejaskan kedudukan Sociedad di tangga teratas. Kedua-dua pasukan terikat dengan 15 mata, namun Sociedad layak ke kelompok 16 terakhir berdasarkan perbezaan gol. United perlu melalui aksi play-off bertemu pasukan yang tersingkir dari Liga Juara-Juara pada Februari dengan Barcelona dan Juventus berpotensi menjadi lawan mereka. Alejandro Garnacho menjadikan gol tunggal pada aksi di Real Arena pada minit ke-17. Pemain kelahiran Sepanyol itu kini mengatasi legenda Ayla George Best sebagai pemain termuda United bukan daripada England menjadikan gol di Eropah pada usia 18 tahun. Arsenal turut mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan FC Zurich 1-0 dan muncul juara kumpulan A. Pemain pertahanan Barcelona Gerard Piqué mengumumkan bakal bersara dalam dunia bola sepak apabila saingan La Liga berehat pertengahan bulan ini sempena kejohanan Piala Dunia. Keputusan itu diumumkan dalam satu hantaran video di laman sosial. Menurut Piqué, pertemuan Barcelona menentang Almeria di Camp Nou Sabtu ini bakal menjadi perlawanan terakhirnya. Pemain berusia 35 tahun itu telah beraksi selama 14 tahun bersama Barca selepas menyertai Manchester United pada 2008. Dia yang dilahirkan menerusi Akademi Remaja Barcelona telah mengumumkan persaraannya daripada skuad kebangsaan Sepanyol pada 2018. Kontraknya bersama klub Katalan tersebut akan berakhir pada 2024, namun Piqué bersedia membatalkan baki kontraknya itu. Sepanjang kerjanya, Piqué telah pun mengumpul 35 trofi termasuk 9 gelaran di Spanyol dan England, 4 trofi Liga Juara-Juara Eropah dan 1 kejuaraan Piala Dunia dan Euro. Beralih ke sukan tenis, bintang Serbia Novak Djokovic menyingkirkan Karen Khachanov dengan straight set di pusingan ketiga Masters Paris sekaligus mendapat tiket ke peringkat suku akhir. Pada aksi tersebut, Djokovic mempamer aksi cemerlang apabila mendominasi sepanjang permainan sebelum menang dengan 6-4, 6-1. Kejayaannya itu menyaksikan Djokovic menebus semula kekalahannya kepada Khachanov pada final edisi 2018 kejohanan ini. Pemain pilihan ke-6 itu dalam misi memburu gelaran ke-7-nya di kejohanan ini. Dia bakal berdepan pemain Italia Lorenzo Musetti di suku akhir. Sementara itu, pemain Greece Stefanos Tsitsipas turut melangkah ke suku akhir selepas menang straight set ke atas pemain tuan rumah Corentin Moutet di pusingan ketiga. Pemain pilihan kelima itu menang mudah 6-3 di set pertama, namun dipaksa bekerja keras untuk mengatasi kebangkitan Moutet di set kedua. Dalam set tersebut, kedua-dua pemain saling mengutip mata sehingga kedudukan terikat 6 sama sebelum kemenangan berpihak kepada Tsitsipas menerusi tiebreak 7-6. Selepas ini, Tsitsipas akan bertemu pemain Amerika Syarikat Tommy Paul di suku akhir. Edisi Sukan 4 November 2022 berakhir di sini. Kembali semula bersama Fatih.
Keganasan terus memuncak di Palestin. Terbaru 4 warga Palestin ditembak mati oleh tentera Israel. Kita saksikan rangkuman berita dunia malam ini. Tentera Israel membunuh 4 warga Palestin pada Khamis dengan keganasan terus memuncak di timur Baitul Maqdis dan tebing barat. 2 warga Palestin yang ditembak oleh tentera Israel di Bandar Jenin merupakan Muhammad Samir Khaluf 14 tahun dan Farouk Salameh 28 tahun, manakala 4 lagi mengalami kecederaan. Tentera Israel mendakwa Salameh terlibat dengan organisasi pengganas dan menjadi sasaran dalam serbuan. Beberapa jam selepas serbuan itu, seorang warga Palestin didakwa menikam pegawai tentera Israel sebelum ditembak mati di Bandar Lama, Baitul Maqdis. Pembunuhan terbaru itu berlaku 2 hari sebelum pilihan raya umum Israel. Di Pakistan, polis terus melakukan siasatan di tempat kejadian. Bekas Perdana Menteri negara itu, Imran Khan, ditembak di kaki dalam satu perarakan politik. Imran, 70 tahun, diserang di Bandar Wazirabad di wilayah Punjab ketika beliau menaiki truk kontena khas bersama-sama pemimpin kanan parti Tehreek-e-Insaf yang dalam perjalanan ke Islamabad bagi menuntut pilihan raya baharu. Serangan itu dilakukan oleh seorang penembak menyebabkan seorang terbunuh dan sekurang-kurangnya 10 lagi cedera. Imran dilaporkan stabil dan berada dalam keadaan baik di Hospital Shaukat Khanum di Lahore. Bantahan besar-besaran berlaku di kebanyakan bandar sebagai sokongan terhadap Imran. Pertubuhan Kerjasama Islam, Amerika Syarikat, Kanada dan Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya serangan berkenaan. Sekolah rendah di New Delhi, India akan ditutup bermula Sabtu 5 November akibat pencemaran udara kini di tahap tertinggi. Ketua Menteri Delhi, Arvind Kejriwal berkata, sukatan ke atas lalu lintas jalan raya turut akan dipertimbang. Ibu bapa di Delhi menyatakan kebimbangan untuk menghantar anak mereka ke sekolah selepas penduduk mengadu ketidakselesaan semasa bernafas dan kerengsaan pada mata, hidung dan tekak. Menurut data daripada Lembaga Kawalan Pencemaran Pusat, kualiti udara kini dalam kategori teruk dan berbahaya di kebanyakan stesen pemantauan. Ratusan drone menerangi langit New York yang digunakan sebagai papan iklan bagi meraihkan ulang tahun ke-10 permainan telefon pintar Candy Crush. Drone-drone tersebut dibawa dari New Jersey dan dapat disaksikan oleh warga New York di Manhattan. Ia menjadi medium dan cara terbaru untuk periklanan dengan menggunakan teknologi terkini. Candy Crush merupakan franchise terbesar membuat permainan video Activision Blizzard. Kembali ke perkembangan dalam negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merafak sembah ucapan tahniah kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi baginda hari ini. Ucapan dizahirkan menerusi laman Facebook rasmi Perdana Menteri. Sempena Hari Keputeraan Sultan Perak, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali mendahului senarai 212 penerima darjah kebesaran dan pingat. Beliau dikurniakan darjah Datuk Seri Paduka Chura Si Manjakini SPCM yang membawa gelaran Datuk Seri. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dikurniakan darjah Datuk Seri Panglima Tamingsari SPTS yang membawa gelaran Datuk Seri. Manakala 15 individu dikurniakan darjah Datuk Paduka Mahkota Perak DPMP yang membawa gelaran Datuk. Sultan Nazrin turut berkenan mengurniakan darjah Datuk Pahlawan Tamingsari DPTS yang membawa gelaran Datuk Pahlawan kepada 5 penerima. Orang Kaya Bendahara Sri Maharaja Jeneral Besara Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin berkata, jumlah penerima darjah kebesaran dan pingat negeri Perak pada tahun ini agak terhad. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM terus dipergiat ke kawasan-kawasan DUN terpilih dalam usaha untuk meringankan beban keluarga miskin dan golongan berpendapatan rendah. Kali ini di kawasan DUN Bukit Bunga Cili. Antara barang keperluan yang dijual termasuk ayam, ikan, minyak masak dan tepung gandum. Adun Bukit Bunga yang juga calon Barisan Nasional, Dato' Adan Kecik berkata, program itu mampu membantu penduduk tempatan mendapatkan barangan keperluan asas dengan harga murah dan berpatutan. Jadi saya rasa amat bersyukur oleh kerana penduduk dalam kawasan DUN ini khasnya
dan juga dalam kawasan Parlimen Jeli lah dapat manfaat daripada program jualan murah rakyat Malaysia. Program ini kalau ikut jumlah subsidi yang diperuntukkan oleh kerajaan bagi menjaga program ini ialah sejumlah 25,000 satu don bagi satu bulan. Dan setakat hari inilah ataupun sebelum daripada ini saya lihat perkembangannya ialah sangat menggalakkan, maknanya hampir keseluruhan jumlah subsidi yang diperuntukkan oleh kerajaan itu digunakan oleh rakyat setempat. Beliau berkata demikian ketika hadir pada program jualan murah Keluarga Malaysia PJKM di Jeli. 22 individu ditahan bersama pelbagai jenis dadah bernilai 1.66 juta ringgit dalam operasi khas di 4 daerah di Johor bermula 28 Oktober hingga semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat mengesahkan kesemua suspek berusia dalam lingkungan 19 hingga 39 tahun disyaki terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah. Modus operandi sindiket dengan menjadikan rumah berpagar dan berpengawal sebagai lokasi penyimpanan dadah dan pembungkusan semula. Kaedah pengedaran pula dengan menggunakan penghantar motosikal dan disyaki mula aktif pertengahan tahun ini. Sejak 1 Januari lepas, hingga semalam, JSJN Johor telah menahan 12,327 individu atas pelbagai kesalahan dadah dan merampas 2.97 tan dadah serta pelbagai sitaan bernilai 9.5 juta ringgit. Duduk di rumah lama-lama ni memanglah membosankan. Namun, walaupun begitu, walaupun lama duduk di rumah, janganlah kita sesekali melakukan sesuatu yang berbahaya. Betul tu Fatil. Namun itulah yang dilakukan oleh seorang individu yang bosan yang duduk di Oxford, England. Jadi kita saksikan segmen hashtag malam ini. 2 bola gergasi hiasan pameran Krismas bergolek dan terbang di jalan raya. Angin kencang dipercayai menyebabkan kedua-dua bola gergasi berkenaan melantun ke jalan raya. Insiden sekaligus mengakibatkan huru-hara di jalan berkenaan. Pemandu terpaksa melencongkan kenderaan mereka bagi mengelak daripada dilanggar. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan dari mana kemunculan kedua-dua bola itu. Kerana bosan, seorang lelaki menanam tumbuhan paling berbahaya di dunia di rumahnya. Daniel Emmeline Jones dari Oxford memelihara Dendrocyte moroides, dikenali di Australia sebagai Jimpy. Merupakan tumbuhan paling bahaya di dunia kerana duri pada daun tumbuhan ini boleh menyebabkan alahan teruk pada mangsa, selain boleh menyebabkan kegagalan fungsi organ dalaman. Daniel yang suka bercucuk tanam mengunci tumbuhan itu di dalam sangkar yang ditandakan kemudiannya dengan amaran bahaya. Beliau mengakui hampir terkena duri semasa mengendalikan tumbuhan tersebut.
David Rush dari Amerika Syarikat pula memecahkan rekod dunia Guinness dengan memotong 56 apel di udara menggunakan pedang samurai sambil melantun pada kayu pogo dalam tempoh 1 minit. Jirannya Jonathan Hannon membantu dia mencipta rekod itu dengan membaling 74 biji apel dalam tempoh seminit dan Rush berjaya memukul 63 biji daripadanya dengan 56 biji berjaya dihiris. Rush berkata bahagian paling suka untuk aksi ninja buah pogo stick itu ialah dia terpaksa belajar melantun pada kayu pogo tanpa menggunakan tangan. 9 langkah mencegah penyakit berkaitan banjir. Elakkan daripada bermain atau meredah air banjir. Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir. Segera bersihkan badan yang terkena air banjir dengan air bersih. Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan. Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan diri. Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya lalat dan tikus tidak berhurung. Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir. Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM. Ya, esok hari penamaan calon PRU15. Jangan lupa untuk menyaksikan Grandstand PRU15 di TV1 dan saluran berita RTM mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari esok. Ya, jadi berita perdana 4 November 2022 berakhir di sini. Ya, terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. #MyPRU15. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia, teguh bersama. Pada hari ini, 4 November 1984, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, Paduka Seri Sultan Perak, berkenan menyerahkan Cokmar Baharu kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Samsudin Din, Speaker Dewan Undangan Negeri, Don Perak dalam satu upacara penyerahan di Istana Kinta, Ipoh, Perak. Cokmar ini akan digunakan buat pertama kalinya pada persidangan Don Perak yang bermula 5 November 1984. Cokmar sepanjang 129 cm berharga RM56,738.50 ini diperbuat daripada perak. Ia berbentuk belantan dan dibahagikan kepada 5 bahagian yang melambangkan 5 rukun Islam dan 5 rukun negara.